nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang, selamat tengah hari dimanapun anda berada. Dalam apapun keadaan, semoga anda semua diberkati oleh Tuhan Yang Esa. Berita terkini daripada sinarharian.com.my. Isa Samad kekal di jel, denda atau bebas diketahui esok 27 November 2023. Berita penuh. Putrajaya, nasib bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad sama ada dibebaskan atau kekal dihukum penjara 6 tahun dan denda 15.45 juta atas 9 kes rasuah berkaitan pembelian sebuah hotel di Sarawak akan diputuskan Mahkamah Rayuan di sini pada Selasa. Keputusan berkenaan akan diputuskan oleh panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Wazir Alam Maidin Merah yang bersidang bersama Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Komati Supiah pada jam 9 pagi. Pada 3 Februari 2021, Mahkamah Tinggi mensabitkan Muhammad Isa 74 tahun atas 9 pertuduhan rasuah 3 juta ringgit Malaysia berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suite di Kuching, Sarawak oleh Felda. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tingkat 49 Menara Felda Platinum Park nombor 11 Persiaran KLCC Kuala Lumpur di antara 21 Julai 2014 hingga 11 Disember 2015. Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan telah menjatuhi tertuduh hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan 54 tahun serta denda 15.45 juta atau dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagaimanapun, Muhammad Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 6 tahun apabila mahkamah memerintahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan serentak. Mahkamah menaikkan jumlah jaminan daripada RM800,000 Malaysia kepada RM1.5 juta ringgit Malaysia dan tertuduh perlu untuk melaporkan diri di balai polis berdekatan setiap 1 hari bulan hingga rayuan selesai. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu kemudiannya memfailkan notis rayuan terhadap sawitan salah serta hukuman penjara dan denda yang dikenakan terhadapnya pada 4 Februari 2021. Dalam rayuan, bekas pemimpin UMNO itu yang diwakili Peguam, Datuk Salihuddin Saidin selaku perayu, manakala pendakwaan sebagai responden oleh Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz. Dalam pendengaran rayuan bulan lalu, Salihuddin menghujahkan Hakim Mahkamah Tinggi terkilaf ketika mensabitkan anak guamnya atas kesalahan rasuah apabila mencapai dapatan yang bercanggah antara satu sama lain. Beliau berkata, keterangan saksi pendakwaan ke-21 ASP21 Muhammad Zahid Mat Arif pada ketika itu adalah pegawai khas politik Muhammad Isa mengenai penyerahan wang tidak menyokong elemen pertuduhan rayuan. Dalam pada itu, Peguam Perayu menyatakan Hakim Mahkamah Tinggi tidak sepatutnya bergantung kepada keterangan Muhammad Zaid sahaja. Sebaliknya, beliau berkata mahkamah perlu meneliti keterangannya dengan lebih mendalam kerana lelaki itu merupakan saksi berkepentingan. Untuk rekod, semasa perbicaraan, saksi itu memberitahu mahkamah bahawa dia menyerahkan wang sebanyak 9 kali berjumlah 3 juta ringgit Malaysia dalam beg kertas dan beg hitam kepada tertuduh di pejabat tingkat 49 Menara Felda.
Sementara itu, SP16 bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Gegasan Abadi Properti Sdn Berhad GAPSB Ikhwan Zaidil dalam keterangan berkata, setiap kali Muhammad Zahid menyampaikan salam, dia memahami itu merupakan petanda Muhammad Isa memerlukan wang dan ia akan diberikan menerusi SP21. Ketika membela diri pula, Muhammad Isa berkata tidak pernah mengirimkan apa-apa salam kepada Ikhwan kerana dia tidak mempunyai sebarang kaitan atau mengenalinya secara peribadi. Pihak responden pula menghujahkan mahkamah perlu menimbang keterangan pendakwaan bahawa Muhammad Isa terlibat dalam mesyuarat lembaga pengarah yang meluluskan pembelian hotel berkenaan, manakala wang RM3 juta ringgit Malaysia itu adalah sebagai upah meluluskan pembelian itu. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang terkini yang berkenaan dengan berita ini, iaitu sila layari sinarharian.com.my 27 November 2023 bertajuk Isa Samad kekal di jel, didenda atau dibebas diketahui esok. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita hangat sekarang ini adalah semua berkenaan dengan Perhimpunan Agung Bersatu. Semua tentang Muhyiddin. Okey, terbaru netizen hangat sekarang memperkatakan kononnya Muhyiddin mengecewakan Hamzah Zainuddin. Ramai netizen hangat tentang benda tu, sehingga mereka membuat teori dan ramai netizen cuba untuk mengorek apa sebenarnya yang berlaku. Pertama, benda ni pernah berlaku pada UMNO. Kedua, benda ni mungkin akan menjadi satu titik tolak di dalam satu lagi siri perpecahan. Ada netizen yang meramalkan Hamzah Zainuddin sudah gigit jari, sudah kecewa kerana ramailah orang sampai buat meme, sampai buat lawak jenaka mengatakan bahawa ketika Muhyiddin mengumumkan tidak mau mempertahankan jawatan sebagai presiden, ada netizen sampai buat meme kata, "Oh yes, yahoo, hore, ada peluang nak jadi presiden, ada peluang nak jadi Perdana Menteri, ada peluang." Tapi bila Muhyiddin tiba-tiba menarik balik, membatalkan hasratnya untuk tidak mempertahankan jawatan itu sebagai presiden Bersatu, tiba-tiba gigit jari dan nangis. Tapi netizen kata mungkin dia pergi sembunyi di tempat yang orang tak nampak, lepas tu dia nangis, kecewa gigit jari. Nah, sebab itu netizen mulailah membuat cerita. Malah ramai kawan-kawan saya baru minum kopi sebentar tadi bersama-sama, mereka kata tidak mustahil kalau tiba-tiba Hamzah Zainuddin keluar dari Bersatu. What the tweet? What the fish? Wow. Kalau Muhyiddin betul-betul menyebabkan Hamzah Zainuddin keluar daripada Bersatu, saya boleh kata Bersatu dah memang hancur. Dah memang hancur. Perikatan Nasional memang dah tak boleh bangkit lagi dah kalau betul Muhyiddin keluar. Walaupun Muhyiddin sekarang dilihat sebagai seorang yang tidak mempunyai pengaruh yang cukup berkesan, cukup kuat, tidak mempunyai kuasa yang cukup kuat untuk mengelakkan orang takut untuk berpaling tadah daripada Bersatu. Tetapi tidak dapat dinafikan, Muhyiddin tetap pengasas bapa kepada Bersatu bersama dengan Atok Mahathir yang telah pun dipecat oleh Muhyiddin. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebab itu mungkin tidaklah kita dapat membuang kesangsian bahawa Muhyiddin sebenarnya hanya nak test
Muhyiddin sebenarnya hanya nak tes market macam atuk dulu, itu kata netizen. Ramai netizen memberi pendapat bahawa Muhyiddin sebenarnya nak tes je, nak tengok saja, tes market. Kalau dia letak jawatan, adakah orang tolong pujuk, adakah orang yang mau pujuk. Tapi ternyata memanglah ada orang pujuk. Wah, tapi cuba kalau dia betul-betul letak jawatan. Betul-betulkah orang-orang yang memujuk itu masih lagi tetap bersama dengan dia? Ingat tak lagi waktu dulu kes UMNO, ketika Mahathir mengumumkan mau meletak jawatan, melepaskan jawatannya, bukan nangis lagi, semua orang tahu, nangis. Nangis Rafiza Aziz, kalau saya tidak silap, dan nangis. Tapi selepas itu Rafiza Aziz sendiri kata, oh dah nyanyuk, dah lupa, agaknya dah nyanyuk. Jadi Muhyiddin pun mungkin sama. Jadi adakah Hamzah Zainuddin akan kecewa? Adakah Hamzah Zainuddin akan betul-betul mengikut teori dan ramalan daripada netizen ini, yaitu dia akan meninggalkan Bersatu? Kita tak pasti. Tapi doa saya senang saja, tak payahlah tinggalkan Bersatu. Tak payah tinggalkan Bersatu, cuma desak saja Muhyiddin untuk lesak jawatan. Tak payahlah nak lakon-lakon. Tidak perlu untuk berdrama-drama, tidak perlu untuk nak tes-tes market. Kalau betul-betul mau letak jawatan je lah. Tak payahlah dipujuk lah, U-turn lah. Sebab kamu membuatkan ramai orang yang nokokit taitasu. Begitulah. Ramai orang yang terpegang nokokit tai manuk. Begitulah, bukan taitasu, minta maaf, bukan taitasu tapi tai manuk. Nokokit tai manuk. Itu kami punya istilah di kampung. Kalau dia maksud dia itu nokokit tai mundud ataupun tai manuk ini, ataupun taitasu lah, yang itulah kami punya bahasa di kampung. Maksud dia adalah kita sudah hampir terpegang apa yang kita mau, tetapi terpaksa tarik balik kerana tak jadi. Begitulah, itu peribahasa. Peribahasa itu tidak menunjukkan peribahasa yang buruk, tidak. Tapi itu peribahasa yang menunjukkan bahawa kita sudah terlanjur hati, terlanjur mahu, hampir sudah boleh dapat, tapi tidak jadi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, daripada keluar daripada Bersatu, saya fikir lebih baik orang-orang di Bersatu desak sajalah Muhyiddin untuk letak jawatan. Lepas sudah letak jawatan, barulah kita tengok apa yang terjadi dengan Bersatu. Daripada ada perpecahan, lebih baik tinggalkan saja jawatan, daripada akan menyebabkan ada puak-puak, ada kem-kem yang tidak membawa manfaat kepada parti, apalagi kepada rakyat. Kalau parti bergaduh, nak jadi kerajaan, macam mana mau jadi kerajaan kalau dalam parti pun tidak kesatuan? Inilah buktinya dalam parti Bersatu sekarang memang sah-sah tiada kesatuan lah. Sebab sudah ada 4 orang yang berpaling tadah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu semua bukan kerana kesilapan pemilihan calon seperti yang Beja kata, tapi itu sebenarnya kerana kesilapan Bersatu sendiri yang tidak mahu meninggalkan ego diri. So adakah Hamzah Zainuddin akan meletak jawatan? Pada pendapat saya, tidak tahu. Saya pun tidak tahu, tidak pasti. Tidak tahu dan tidak pasti. Tapi harapan saya jangan. Harapan saya jangan letak jawatan dari Bersatu, tetapi desaklah Muhyiddin untuk letak jawatan. Cukuplah. Kekalahan demi kekalahan Muhyiddin sudah nampak jelas. Lepas itu apa lagi? Kerana Muhyiddin pun ada juga kes mahkamah. Mau tidak mau, kalau dia kena penjara, mau tidak mau, tiada juga, mesti juga ditukar. Jadi tukarlah. Lebih baik tukar sebelum terpaksa ditukar. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jumpa lagi. Selamat malam, bye bye.